Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada kamu semua? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang baik. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin amin ya Allah. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan bersedia untuk kita meneruskan pelajaran kita yang seterusnya. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita, iaitu pelajaran akidah tahun 2. Akidah tahun 2. Dan bersama dengan saya seperti biasa, Hafizi bin Omar. Dan kita sekarang ini berada pada tajuk sifat qidamun. Sifat qidamun. Pengertian sifat qidam. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat qidam ni? Qidam ini bermaksud ataupun artinya bersedia. Jadi qidamun ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yang kedua selepas wujud, qidam. Jadi qidam ini adalah sifat Allah yang kedua yang membawa maksud bersedia. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersedia dengan segala sesuatu. Kita teruskan lagi. Pertama, qidam artinya sedia. Kedua, lawan qidam ialah hudusun. Lawan qidam ialah hudusun. Ketiga, hudusun artinya baharu. Keempat, janganlah kita ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana neraka adalah tempat untuk orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita dapat fahami daripada empat poin ini? Yang pertama, kita tahu bahawa qidamun ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud bersedia. Apakah sifat lawan kepada sedia itu? Iaitu hudusun. Apakah maksud hudusun? Hudusun ialah membawa erti baharu. Membawa erti baharu. Dan kita tidak boleh ingkar kepada setiap perintah dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan lagi. Pertama, sifat Allah yang wajib diimani. Ini menunjukkan bahawa qidamun ini adalah sifat wajib bagi Allah yang wajib kita semua beriman. Yang wajib kita semua umat Islam beriman dengan sifat wajib bagi Allah ini. Kedua, makhluk lain tiada apa? Tiada seumpamanya. Maksudnya, segala kita semua ini yang diciptakan oleh Allah, hamba-hamba Allah ini, makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita tiada seumpamanya. Maksud, tak ada siapa pun yang boleh serupa
ataupun seumpama dengan Allah Subhanahu wa taala mahupun daripada segi sifatnya. Okey, ketiga, hanya Allah yang bersifat dengannya dan tiada yang lain. Hanya Allah Ta'ala saja yang bersifat dengan sifat qidam ini, dan tiada sesiapa pun yang boleh mempunyai sifat qidam ini. Keempat, siksa neraka jika tidak beriman kepada Allah. Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka, wal a'yadu billah. Kita minta simpang, kita minta jauh daripada sifat-sifat yang sedemikian. Kita teruskan lagi. Dalil nakli. Dalil nakli yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Kita teruskan lagi kepada dalil akli, dalil yang boleh kita berfikir dengan akal kita. Pertama, tiada awal dan tiada akhir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini memang ada dan memang bersedia, dan Allah Subhanahu wa taala ni tiada awal dan tiada akhir. Tidak sama seperti makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita manusia. Manusia dia ada awal dan dia ada akhir. Apa yang maksud awal tu? Maksudnya kita semua ini daripada tiada, kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu masa nanti kita akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud kita dimatikan oleh Allah. Jadi ini dalil akli yang membezakan antara makhluk yang dicipta dan khaliq yang mencipta. Okey. Seterusnya, Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna atas segalanya. Tidak sama seperti makhluk. Makhluk tidak pernah sempurna dan tidak akan sempurna. Sebab apa? Sebab kita semua mesti melakukan kesilapan dan kesalahan. Itu makhluk mesti punya. Kita mesti ada kesalahan, kita mesti ada kesilapan. Itu manusia ataupun makhluk. Kehidupannya tidak pernah sempurna. Okey? Seterusnya, Allah tidak serupa dengan makhluk. Inilah yang saya katakan tadi. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita tengok dari satu sudut. Sebab apa tidak serupa? Sebab kita makhluk, iaitu kita yang diciptakan. Allah itu khaliq, yang menciptakan. Sudah semestinya yang menciptakan itu tidak akan sama dan tidak akan serupa dengan apa yang diciptakannya. Okey, kita teruskan lagi. Berbeza dengan sifat manusia. Berbeza dengan sifat manusia ni, contohnya ada kelahiran dan kematian. Allah dia tiada kelahiran dan dia tiada kematian. Dia akan hidup selama-lamanya. Berbeza dengan makhluk ataupun manusia. Kita manusia dilahirkan dan dimatikan. Kita ada kelahiran, kita ada kematian. Jadi harapnya kamu semua boleh faham dalil akli ini, insya-Allah. Kita teruskan lagi. Kesan mempercayai sifat qidam. Apa yang akan berlaku kepada diri kita sekiranya kita mempercayai dan beriman dengan sifat qidam Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Pertama, iman semakin bertambah
Sebab apa semakin bertambah? Sebab kita mempercayai, kita beriman dengan sifat Allah. Jadi kita tahu Allah itu ada, Allah itu kekal selama-lamanya, tidak sama seperti kita. Jadi iman kita akan semakin bertambah. Yang kedua, sentiasa patuh perintahnya. Kita tahu kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, kita ada kesalahan, kita ada kesilapan. Jadi kita kena patuh setiap perintahnya. Akan menyebabkan kita ini menjadi seorang hamba yang bertakwa. Yang ketiga, insaf kelemahan diri. Sebab apa kita kena insaf kelemahan diri kita ni? Sebab kita tak sempurna. Sebab kita hanya dicipta. Allah itu pencipta, Dia yang maha sempurna. Jadi kita kena ingat, kita kena tahu kelemahan diri kita untuk kita sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sama juga mengakui kekurangan diri. Kita semua ada kekurangan sebab kita ini hanya yang dicipta. Kan, bila dicipta dia tidak akan sempurna. Dia mesti ada salah silap, dia mesti ada dosa. Itu makhluk, kan, yang dicipta. Seterusnya, sentiasa menjauhi larangannya. Bila kita patuh perintah Allah, kita kena buat apa yang Allah suruh, kita kena tinggal apa yang Allah larang. Macam-macam Allah suruh kita kena buat, dan macam-macam perkara yang Allah suruh kita jauhkan. Jadi kita kena jauhkan daripada apa yang Allah larang. Dan yang terakhir dalam kehidupan seharian kita, daripada kita dilahirkan sehingga suatu saat nanti kita akan dimatikan atau kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengannya, kita hendaklah sentiasa mencari redha Allah. Kerana apa? Kerana redha Allah itulah yang kita semua mahukan. Dan apa yang kita lakukan atas muka bumi Allah ini, Allah redha dengan kita semua sebagai hamba dan sebagai makhluknya. Jadi sekadar itu dahulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhi daripada segala bahaya, segala bencana dan segala penyakit yang ada. Dan harapnya apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat untuk kamu dan kita semua, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan bertemu di lain waktu dan di lain hari. Ilal liqa ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.